Di dalam mengingati mati, manusia ingat dua perkara. Perkara yang pertama ialah perkara sebelum mati. Perkara yang kedua ialah perkara sesudah mati. Meskipun mati penuh dengan rahsia, tetapi hendaklah orang yang selalu ingat bahawa mati pasti datang. Itulah sebabnya para anbiya menjadikan ingat kepada kematian itu sebagai salah satu cabang dari pelajarannya. Demikian juga ahli-ahli falsafah. Sebahagian besar mereka mengkaji masalah kematian itu panjang lebar. Sesetengah mereka berkata, kehidupan ini hanya palsu sahaja. Hakikat hidup ialah sesudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, banyak-banyaklah mengingati barang yang memusnahkan segala kelazatan itu, kerana siapa yang di dalam kesempitan, kalau dia ingat mati, dia insaf bahawa dia akan disambut oleh kesempitan. Ahli-ahli falsafah bangsa Cina purbakala menciptakan suatu tradisi yang amat ganjil. Seorang anak yang baru dilahirkan ke dunia dibuatkan oleh ibu bapanya dua barang yang amat perlu. Yang pertama ialah buaian dan yang kedua ialah peti mati, supaya di samping kehidupan dia ingat akan kematian. Bertambah besar anak, bertambah besar peti mati dibuatkan. Setelah tua, meskipun badan sihat, sampai sekarang masih kita lihat mereka buat keranda dan kuburan yang tenteram di dekat rumahnya yang indah, supaya kuburan itu menjadi peringatan bagi mereka ke mana dia akan pergi. Mereka berkata bahawa manusia dalam hidupnya berjalan melalui sebuah jambatan. Sebelah ke belakang yang telah dilampaui ialah hidup, dan yang akan ditempuhi ialah mati. Bertambah lama berjalan, bertambah dekat kepada mati. Bertambah dekat pintu mati, bertambah jauhlah hidup. Orang Mesir zaman purbakala lain pula caranya. Mereka mengadakan suatu pesta besar bersukaria. Sedang segenap tetamu gembira bersorak, bersenda gurau. Tuan rumah membawa suatu peti mati berisi mumi ataupun mami ataupun mumia ke tengah-tengah majlis itu. Ketika itu, segenap tamu lelaki dan perempuan harus diam dan insaf bahawa di samping segala kesukaan itu berdiri al-maut. Sebab itu, hendaklah orang yang berakal sentiasa ingat akan kematian, sebagaimana dia ingat akan kehidupan. Ingat bahawa hari ini kita memikul mayat orang lain, dan besok lusa mayat kita sendiri akan dipikul orang. Hendaklah ingat bahawa kita tidak akan lama menghuni rumah yang bagus. Hendaklah yakin bahawa akan datang masanya naik usungan. Itulah yang ajaib bagi filosof bangsa Cina zaman dahulu, iaitu mereka pakai segala warna hitam, tanda berkabung atau kelahiran, kerana bagi mereka lahir ke dunia itu belum tentu beroleh gembira, barangkali menempuh sengsara, lantaran hayat ini sukar jalannya. Tetapi kalau kematian, mereka memakai pakaian putih. Sekarang biasanya memakai pakaian putih kasar, berlacu atau serupa guni, tanda bersyukur
sebab telah datang janji yang ditunggu-tunggu, akan bertemu dengan arwah nenek moyang, pindah dari alam huru-hara ke dalam alam bahagia. Tidakkah kita hairan bila kita baca riwayat kematian Bilal bin Rabah? Seketika dalam nazak, beliau berkata, wa farahtahu, wahal gembiranya. Lalu isterinya bertanya, wahai suamiku, mengapa di dalam sakaratul maut Tuan berkata gembira, padahal dari tadi saya berkata, wa hazanahu, aduh duka citanya hatiku. Bilal menjawab, tidakkah gembira hatiku bila aku ingat bahawa aku akan meninggalkan dunia yang fana, kembali ke dalam alam baqa, menemui Rasulullah yang kucintai. Dari keterangan di atas, tahulah orang bahawa ingat mati ialah ingat akan hal sebelum dan hal sesudah mati, sebab mati itu sendiri tidak lama. Bilal gembira akan mati kerana ingat akan hal yang akan ditemuinya sesudah mati, yakni akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia amat cintai.